Ayat 1. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ayat ini Allah kata apa? Orang kafir serta menghalangi dirinya dari apa ni? Dirinya dan orang lain dari jalan Allah, Allah sia-siakan segala amal mereka. Ayat ini kata di para ulama tadabbur, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita bahawa Allah tak akan beri bimbingan, tak akan pimpin orang-orang kafir yang sesat daripada jalan. Bahkan Allah Ta'ala akan beri bimbingan, pimpinan, kasih sayang dia kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Dan akan beri kemenangan pada orang beriman. Maka kita orang beriman ni jangan cuba-cuba dia duduk dalam kelompok kafir yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Masih lagi dalam ayat yang sama, annal kufra, orang kafir yang buat amalan baik Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Bahkan segala amal baik yang dibuat oleh puak kafir akan digugurkan pahala dia, tak ada pahala. Jadi ayat ini di mafhum dianya, bagi orang yang beriman tidak gugur pahala secara total, tak ada. Tapi mungkin sebahagian pahala boleh gugur. Sebahagian pahala boleh gugur. Contohnya pahala mengungkit. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 264, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Mu jangan hilangkan pahala kebaikan kamu dengan mengungkit. Kita bela budak miskin di kampung kita ni, daripada kecil lagi kita bagi dia infak, dia pergi sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Lepas 20 tahun budak tu boleh kerja, kita mengungkit. Mu ni budak merempak di kampung aku ni, kalau tidak kerana aku bantu, mu ni orang panggil duk. Jadi koli batok duk sepak kertas sini. Maka hilang pahala dia setelah 20 tahun dia buat baik pada orang. Ingat baik, maknanya orang mukmin akan hilang sebahagian pahala dia dengan perangai buruk dia. Dia ibadat senyap-senyap, tiba-tiba dia publish, nak nyatakan pada, nak ikut sum'ah, nak cari glamour dalam ibadat, hilang pahala. Kita melakukan ibadat, kita riak nak tunjuk ke orang, hilang pahala. Tapi beza dengan puak kafir, Allah kata apa? Bukan sekat hilang orang kafir ni, ihbat. Ihbat maknanya gugur terus, cabut terus, hilang terus. Kerana itu orang mukmin kalau masuk neraka, na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala, kita tak mau disentuh oleh api neraka walaupun sedikit, walaupun sekejap. Kata belakang, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ingat. Jadi kita minta berlindung. Orang mukmin walaupun kena masuk neraka, usulul iman, asal iman dia ada, dia boleh keluar. Tapi orang kafir oleh kerana gugur semua sekali, dia tak keluar daripada neraka, wal'iyazbillah. Jadi hati-hatilah kita semua. Penyakit ni bukan penyakit kecil, penyakit besar. Penyakit besar. Maka di situ dia kata as-sayyi'ah, allazina kafaru. Tengok ayat ni, orang kafir adalla, Allah Ta'ala hilangkan amalan dia. Jadi para ulama tadabbur kata hilang amalan dengan sebab kufur. Kaedah kata maksiat, tulis, maksiat akan melahirkan maksiat, dosa akan melahirkan dosa. Dosa kufur, syirik, maka gugur dia punya amalan, buruk amalan dia. Itu dia. Lepas tu dipanggil maksiat melahirkan maksiat, kebaikan akan melahirkan kebaikan. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah ke faedah yang kedua. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Orang beriman, beramal soleh
dan beriman dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat ni, ini dia panggil ayat ini mencerita kepada kita adab dengan Nabi. Kalau kita cerita tentang Nabi, maqam al-ikhbar, maka Allah Ta'ala akan sebut nama dia. Dia sebut nama Muhammad. Tengok ni. Ayat ni kata, bima nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Imran tadi, ayat mana tadi? Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu dia panggil maqam ikhbar. Para pelajar ingat, maqam ikhbar maknanya Allah Ta'ala cerita tentang Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu ialah seorang rasul. Tetapi tanda apa ini? Kalau nak panggil Nabi, seruan. Mu jangan panggil dengan nama dia. Orang tak panggil dengan nama dia. Allah Ta'ala larang dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur ayat 63, Allah kata apa? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. La taj'al. Mu jangan jadikan panggilan kamu pada Nabi tu sallallahu alaihi wasallam seperti kita panggil orang lain. Muhammad. Orang tak panggil lagi tu. Habis mu jangan panggil ya Muhammad, ya Ahmad, la. Nabi ajar, Allah sendiri ajar, dia tak panggil Nabi. Dia tak panggil nama-nama, dia panggil ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul baligh. Tapi kalau nak sebut cerita, Allah tak sebut Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Bima nuzzila ala Muhammad. Itu dalam bab ikhbar. Dalam bab panggilan, orang tak panggil Nabi dengan nama, orang tak panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama. Jadi salahlah sebahagian daripada ahli-ahli nasyid duduk buat selawat, ya Muhammad, ya Habibna lah. Orang tak panggil ya Muhammad. Allah tak panggil Nabi dengan ya Muhammad lah. Jadi kalau ada selawat kita macam tu, perbetulkan. Sebab tu ada setengah lapak-lapak orang buat selawat ni, dia panggil Nabi ya Muhammad, ya Ahmad lah. Jadi kita boleh panggil Nabi dengan nama. Allah Ta'ala sebut nama Nabi dengan ikhbar, cerita. Wadah? Ini salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan Nabi. Ada satu buku yang nak terjemahkan, buku ni nama dia Bidayatus Sul fi Tafdili Rasul. Bidayatus Sul fi Tafdili Rasul. Penterjemah penerbit tulis 41 kelebihan Nabi. Ini buku ni ada di pasar, dicetak oleh Telaga Biru. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, salah satu daripada 41 kelebihan tu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tak panggil dia dengan nama. Cerita nama, panggil tidak. Kita pun kalau buat selawat tu jangan panggil ya Muhammad, ya Muhammad, itu tidak. At-ta'adub bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena beradab dengan Nabi. Baik, dalam masih lagi dalam poin yang kedua, timbul soalan. Allah kata alladzina kafaru wasaddu. Orang kafir yang menyekat, sesaklah amalan mereka. Jadi dia kata kafir ni banyak kategori. Ada kafir pok turuk. Orang panggil pok turuk ya, pengikut membabi buta, tak tahu gapo, dia ikut ya Abu Jahal. Jadi hak ni al-kufarul mustad'afun, kafir-kafir hak lemah ni, pengikut ni, qali batak orang panggil ni, dia tak ada sekat orang. Adakah dia juga gugur juga amalan dia? Jawab dia na'am. Na'am. Yang pertama, at-takhsisu bizikri la yadullu ala nafi ma'adah. Allah Ta'ala sebut tokeh dia, tidak menafikan pengikut dia dosa sama. Satu. Yang kedua, anna kullaman kafara
Siapa dia kufur, bermakna dia telah menyekat daripada jalan Allah Ta'ala. Dia tak sekat orang lain pun, dia sekat hati dia, dia sekat diri dia. Orang yang sombong, yang menyekat itu jelas. Yang mustad'afin, yang lemah-lemah ni juga jelas. Mana mu tak usah ikut ni, mana mu sekat lah tu. Dia menyekat diri dia daripada menerima kebenaran. Jelas kepada kita, jangan duk tanya banyak. Ni soalan ni dia panggil perangkap maut belaka soalan ni. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Zalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Ayat itulah. Orang kafir ikut hak batil. Wa annal ladzina amanu taba'ul haq. Orang beriman ikut yang benar. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah Taala buat bandingan pada manusia. Jadi apa kita nak faham? Ulima min hadzal masal, dipahami daripada perbandingan. Bandingan di sini dengan mana? Kafir iman, mukmin kafir. Itu dia panggil orang yang tak beriman. Itu dipanggil masal, perbandingan. Maka dua ni sangat berlawanan di antara dua ni. Sangat berlawanan. Jadi kalau kamu nak tahu yang mana beriman, kamu nak tahu yang mana batil, ayat ini menggalakkan kita supaya menuntut ilmu daripada kitab Allah, menuntut ilmu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal dengan keduanya, barulah kita masuk di kalangan orang yang mengikuti kebenaran. Kebenaran dia bukan mari dengan semangat je, tak ada. Sekarang ni kita tengok orang yang mendakwa nak jaga kebenaran, dia dilikungi oleh samsing jalanan. Jadi kita kata Islam itu bukannya mari dengan samsing. Islam itu tegak dengan hujah dan kebenaran. Allahu Akbar. Maka itu bandingan antara dua kumpulan. Bandingan antara dua kumpulan yang baik dan yang buruk. Jadi kitanya nak masuk dalam kumpulan mana, sudah pasti kita akan pilih kumpulan yang baik. Faedah yang keempat dah kita. Yang keempat. Zalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Sama ada ayat. Makna ayat ini kahadzat tabyin, penjelasan yang Allah Taala beri ini menjelaskan bagi manusia keadaan mereka. Fala yabqu fi ghaflatin. Muhai manusia, aku dah jelaskan. Bila orang kata orang yang buat penjelasan, dengar penjelasan tu, baru kita tahu kita duduk di kumpulan mana. Ni tak tahannya orang buat penjelasan dia tak mari, orang bercakap dia tak dengar, orang bagi link campak keluar, maka mereka tak akan dapat membezakan di antara hak dengan batil. Tak dapat beza di antara hak dengan batil. Kita jelas kepada mereka ajaran dia ni memang sesat. Dengan permainan cara-cara dia buat, tapi masih lagi ada yang nak menyokong kebatilan. Konon-kononnya yang buat pembongkaran itu kumpulan tertentu. Mereka tak nak buka mata, tak nak buka telinga, maka orang yang sesat diberi sokongan, orang yang mendedahkan keburukan dihentam habis-habisan. Ini mainan syaitan. Tala'ubus syaitan. Syaitan menggalakkan manusia dalam kesesatan. Na'udzubillah. Jangan mainlah. Jadi kita ni kena ada ilmu ala basirah, barulah kita boleh keluar daripada kelompok sesat ataupun kelompok muzabzib, kelompok munafik yang berpura-pura Islam tapi dalamnya kafir. Na'udzubillah. Yang kelima, ayat yang ketiga lagi, Allah kata apa? Anna sababa idlalil a'mal, dengan sebab sesaknya amalan, buruknya amalan puak-puak kafir itu, maka tidak memberi manfaat apa-apa kepada mereka. Ini bahaya ni. Mana kalau tapak salah, sengitlah dia punya bangunan, foundation dia salah. Sebab tu puak-puak kafir dia cuba nak runtuhkan Islam tu daripada akar umbi. Macam dia mari Quran tak betul, mana lagi hujah kita? Permainan Syiah terhadap sahabat Nabi,
Dia kata semua sahabat Nabi murtad kecuali beberapa orang. Jadi habislah sumber hukum kita. Ini jenis bahasa jenis mai. Puak Syiah dia licik. Orang panggil dia licik. Dia kata sumber kita tak boleh pakai ni. Bila sumber tak boleh pakai, menyebabkan banyak maklumat tak boleh diterima. Sebab sumber itu salah. Jadi orang pun bila nak condemn, tak mau terima sumber-sumber yang kita tunjuk, dia condemn umbi. Sumber ni tak boleh pakai, tak boleh dipercayai. Ini semua ni panggil talbisu iblis, buta belik iblis, supaya orang yang sesat tetap dalam kesesatan dan menyekat orang lain untuk orang lain celik mata terhadap apa kesalahan yang mereka lakukan itu. Jadi kita ni para jemaah sekalian, kita kena berhati-hati dengan permainan syaitan. Syaitan ni licik, syaitan ni bijak. Siapa kata syaitan tak bijak, dia tu tak bijak. Kalau kata syaitan tak bijak, dia tak bijak. Dan syaitan dia main dari sudut fakta hujah. Maknanya sumber rujukanmu ahli sunnah ni tak boleh pakai. Hadis riwayat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Dia main potong. Kita macam tu juga bila kita buat pembongkaran tentang ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ahli sunnah. Dia kata sumber yang awak buat tu sumber yang tak autentik, sumber yang tak betul. Jadi tak boleh pakai. Ini semua ni sebenarnya orang kafir asal dia tahu. Wastayqanatha anfusuhum, dalam jiwa dia tahu ada Allah tapi tak mau beriman. Orang-orang yang beriman pula dia tahu benda tu salah, tapi oleh kerana nak membela, ini yang kata orang membela membabi buta, khinzirul a'ma ni, mereka sanggup buat apa saja asalkan boleh menang dalam perlawanan. Biarlah apa yang kita pertahan itu memang jelas dari sudut kesesatannya. Wallahu alam. Baiklah, insya-Allah kita akan masuk lagi ayat kita yang keempat dalam siri yang akan datang.